Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar semua. Peta minda kali ini adalah untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 5, bab 3, iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Topik hari ini adalah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Anda boleh rujuk buku teks sejarah muka surat 36 hingga 41. Jangan lupa subscribe supaya tidak terlepas peta minda terbaru. Baik, mari kita lihat latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai Raja Berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan, termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terserlah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini diperkukuh dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka, sama ada dari segi keturunan maupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang ketua kerajaan dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bagaimanakah pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua? Semasa peluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di NNMB, iaitu singkatan dari Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, dan sistem penasihat di NNMTB, iaitu singkatan dari Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Raja-Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Bagi NNMB, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat, walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Bagi NNMTB, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyalahkan ciri pemerintahan Raja Berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri Melayu. Perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua
tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British. Semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan Beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bagaimana keadaannya selepas merdeka? Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan Beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas Yang di-Pertuan Agong termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Ciri Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Pemerintahan Beraja merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Pemerintahan Beraja menjadi punca dan identiti kedaulatan negara. Pembinaan negara bangsa menuju Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses yang bersandarkan muafakat. Sistem tersebut mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara. Dalam perteminda akan datang, kita akan lihat topik sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Jika anda buka video ini menggunakan Facebook atau YouTube, pada bahagian penerangan, terdapat pautan untuk playlist bagi semua perteminda pelbagai subjek dan juga terdapat penerangan bagaimana hendak install aplikasi perteminda dalam telefon anda. Terdapat fungsi widget fakta yang membantu anda menghafal fakta. Ianya ringkas dan terletak pada home screen telefon anda. Anda hanya perlukan tidak sampai 30 saat sahaja untuk membaca setiap fakta dan fakta akan berubah secara automatik setiap 30 minit. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Belajarlah dengan bijak menggunakan perteminda.